Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina binti Samsudin, nombor metrik 291017 dari kumpulan 11 VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat 1, ingin membentangkan tugasan yang bertajuk kepentingan salutasi kata-kata dan teks ucapan. Pengenalan kepada salutasi. Salutasi bermaksud cara mengamanatkan seseorang. Perkataan mengamanatkan menunjukkan cara menyebut pangkat, jawatan, anugerah dan nama seseorang dengan betul. Taraf hadirin penting dalam konteks budaya masyarakat di Malaysia. Justeru, skop pengacaraan dapat membantu pengacara menyediakan salutasi dengan menggunakan protokol yang sesuai. Adalah salah jika pengacara itu tersilap menyebut nama terutamanya dengan betul. Terdapat jenis taraf hadirin iaitu satu taraf hadirin dan dua taraf hadirin. Satu taraf hadirin melibatkan majlis yang dihadiri oleh tetamu bukan diraja. Manakala dua taraf hadirin bermaksud majlis yang dihadiri oleh kerabat diraja. Konsep salutasi. Terdapat pelbagai bentuk konsep yang boleh diketengahkan untuk melaksanakan salutasi tersebut. Antaranya ialah panggilan hormat, gelaran, protokol, ucapan, surat rasmi, pengacaraan majlis dan kecermalangan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Yoga Analaliki Muniandi, nombor matriks 291042. Di sini saya berada untuk membentangkan tentang tugasan kami yang bertajuk kepentingan salutasi, kata-kata aluan dan teks ucapan. Bahagian saya dalam pembentangan tersebut ialah masalah dan halangan. Antara masalahnya ialah salutasi adalah penetapan panggilan hormat yang berasaskan kepada kesesuaian panggilan kepada orang yang dipanggil atau dihormati. Salutasi bagi hadirin terdapat sedikit perbezaan, iaitu dengan melihat kehadiran tetamu dalam majlis tersebut sebagai contoh yang amat mulia, yang amat bahagia dan yang amat berhormat dan lain-lain. Apabila kita menggunakan panggilan hormat tersebut, kita perlu memastikan sebutan kita jelas dan juga betul. Dalam ucapan rasmi, pengucap perlu membuat persediaan dan dari segi isi kandungan ucapan yang ingin disampaikan. Persediaan tersebut membantu pengucap untuk memberi ucapan dengan lebih teliti dan lebih yakin. Oleh itu, mereka boleh membuat persediaan lebih awal. Selain itu, ucapan merupakan dua jenis, iaitu rasmi dan tidak rasmi. Teks yang tidak rasmi boleh diselitkan dengan unsur jenaka yang dapat menimbulkan rasa gembira dan gelak ketawa. Manakala bagi yang rasmi, terdapat teks atau kata-kata yang dituturkan oleh pengucap dalam bentuk ucapan yang teratur dan difahami oleh hadirin. Setiap ucapan perlu didahului oleh kata-kata aluan bagi menghargai hadirin yang baik. Bagi memulakan ucapan, kata-kata aluan juga memainkan peranan penting sebagai pembuka majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Perkara yang menjadi halangan dari segi keseluruhan adalah dari diri sendiri pengucap tersebut. Masa memberi ucapan, pengucap tersebut mengalami tanda-tanda gugap dan itu menjadi halangan bagi mereka untuk tidak mengakhiri pengucapan mereka dengan baik. Terdapat dua jenis tanda-tanda gugap, iaitu secara fisiologi dan secara psikologi. Contoh bagi tanda-tanda gugap secara fisiologi ialah jantung kencang, sesak nafas, getah lutut, suara lemah dan bibir kering. Manakala secara psikologi pula tidak berani bertentang mata, takut audien, bimbang lupa idea. Hai dan salam sejahtera. Nama saya adalah Tirsaven, anak lelaki Jika Makcik. Nombor matrik saya adalah 291035. Tujuan saya berada di sini adalah untuk sambung pembentangan bagi tajuk kepentingan salutasi, kata-kata aluan dan teks ucapan. Terlebih dahulu, saya ingin membentangkan cabaran yang dihadapi dalam isu ini. Cabaran pertama adalah sebagai seorang pengacara majlis, haruslah mengendalikan program atau majlis tersebut
dengan menyapa tetamu khas dan para hadirin pada permulaan majlis tersebut sebagai tanda penghormatan dan mereka rasa dijemput ke majlis atau program tersebut. Selain itu, sebagai seorang pengacara majlis, haruslah menjaga gaya penyampaian dan penyambutan sewaktu program atau majlis berlangsung, di mana beliau harus mengekalkan nada yang sesuai dan tepat agar konteks yang hendak disampaikan oleh beliau dapat disambut oleh para hadirin dan tetamu dengan jelas dan mudah. Cadangan pertama adalah sebagai seorang pengacara majlis harus mengendalikan program tersebut dengan sistematik, rancang. Namun, untuk berbuat demikian, beliau harus mempunyai satu skrip. So, skrip ini dapat membantu beliau untuk menjalan atau mengendalikan majlis tersebut secara lancar, terancang dan sistematik. Cadangan terakhir daripada saya adalah sebagai seorang pengacara majlis, beliau harus menjaga tingkah laku beliau di mana beliau harus bersikap sopan apabila menyapa, bertemu dengan para hadirin atau tetamu khas sepanjang program dan majlis berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulfahmi bin Zainuddin akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kita buat berkenaan dengan kepentingan salutasi, kata-kata aluan dan teks ucapan. Jadi, kesimpulannya, dalam apa jua urusan, sama ada secara bertulis atau lisan, lebih-lebih lagi bagi urusan rasmi dan juga majlis-majlis rasmi, salutasi, kata-kata aluan dan teks ucapan merupakan salah satu komponen yang penting dalam memastikan kesempurnaan dan kelancaran sesuatu majlis itu. Ketiga-tiga komponen ini perlu diberi perhatian dan disediakan dengan baik bagi mengelakkan sebarang masalah yang timbul seterusnya mengganggu perjalanan sesuatu majlis. Persediaan awal dan teliti harus dibuat terutama dari segi teks ucapan kerana jika terdapat sebarang perubahan atau penambahbaikan di teks ucapan pada saat-saat akhir, pengacara sesuatu majlis masih sempat untuk menyemak semula dan menyediakan teks ucapan yang betul sebelum majlis tersebut berlangsung. Tambahan lagi, harus diingat bahawa sesuatu majlis akan berjalan dengan jayanya bergantung kepada pengacara dan skrip pengacaraan kerana pengacara majlis akan mendapat tumpuan penuh dari jemputan yang hadir dan sebarang kesilapan yang berlaku, pengacara yang mengacara majlis tersebut akan menjadi individu pertama yang mendapat perhatian dan mungkin juga akan dipersalahkan. Namun begitu, janganlah berasa terbeban dengan penggunaan salutasi, kata-kata aluan yang perlu disediakan maupun teks ucapan yang perlu disiapkan jika seseorang itu dilantik menjadi pengacara majlis. Kerana semua permasalahan ini dapat diatasi dan dilaksanakan jika bekerja sebagai satu kumpulan. Dan di dalam kumpulan tersebut, semua bekerjasama antara satu sama lain agar dapat memperolehi lebih banyak idea, input-input dan pendapat kerana yang penting di akhir sesuatu majlis yang dibuat itu, apa hasrat, tujuan dan objektif yang ingin disampaikan dalam majlis tersebut berjaya disampaikan
dan tercapai. Sekian, terima kasih.